Okay, jadi tadi kita tak sempat nak rehat tadi. Dia dah kick kita dulu. Jadi cikgu sambung je lah. Nanti yang lain-lain tu nanti dia orang masuk lah. Cikgu approve je. Okey, seterusnya tadi cikgu lupa nak explain sikit. Untuk insurans am, kita ada 5 jenis. Yang pertama insurans motor, insurans kebakaran, insurans perubatan dan kesihatan, insurans kemalangan diri dan juga insurans perjalanan. Okey, dia punya konsep mudah dia macam ni. Kita sebagai pemegang polisi. Okey, kita buat gini. Pemegang polisi. Kemudian ada syarikat insurans. So, apa yang berlaku sebenarnya, kitaran dia, kita sebagai pemegang polisi, kita akan bayar kepada syarikat apa yang dinamakan sebagai premium. Okey, kita akan bayar kepada syarikat sebagai premium tahunan. Okey, untuk kita mendapatkan sebarang bentuk, sebarang bentuk polisi ataupun yang kita panggil sebagai perlindungan. Okey. So untuk mendapatkan sebarang bentuk perlindungan daripada syarikat insurans, maka setiap tahun kita perlu bayar premium. Premium ni maksudnya kadar berapa ringgit, berapa RM. Kemudian sekiranya, sekiranya berlaku apa-apa musibah. Berlaku apa-apa musibah. Contoh kata, kita daripada pemegang polisi, kita bayar kepada syarikat insurans premium tahunan. Dan jika berlaku apa-apa musibah, maka syarikat insurans ini akan membayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, masuk-masuk. Kita akan mendapat. Syarikat insurans akan bayar kepada kita pampasan. Pampasan. So, dia punya kitaran dia macam ni. Daripada pemegang polisi, kita di sini, kita pemegang polisi. Setiap tahun kita kena bayar kepada syarikat insurans premium tahunan. So yang ini yang syarikat insurans dapat daripada kita. Pada syarikat insurans akan dapat daripada kita. Kemudian dia akan memberi perlindungan terhadap apakah bentuk polisi yang kita ambil. Yang bentuk polisi tadi tu ada berapa jenis? Ada 2. Yang pertama insurans hayat, yang kedua ada insurans am. Insurans am ni sama ada kita ambil insurans motor, ataupun kita ambil insurans kebakaran, ataupun kita ambil insurans perubatan, ataupun kita ambil insurans untuk kemalangan diri, ataupun untuk perjalanan. Dan bila berada perlindungan, contoh kita tak tahu apa yang berlaku kan. Let's say kalau kata berlaku sebarang bentuk musibah. So apabila berlaku sebarang bentuk musibah, maka syarikat insurans bertanggungjawab. Bertanggungjawab untuk membayar pampasan kepada kita. Dia bertanggungjawab untuk membayar pampasan kepada kita. Sebagai timbal balik terhadap premium yang kita bayar setiap tahun kepada syarikat insurans ini. Boleh faham? Konsep dia, kitaran dia macam tu. Daripada kita bayar kepada syarikat insurans, berlaku apa-apa, syarikat insurans bayar pampasan kepada kita. So dekat sini, proses dia ni tertakluk kepada apakah bentuk polisi dan juga perlindungan yang ditawarkan. So kalau polisi kita tu ada co-insurans, maka dia ada cara kira dia. Kalau kita punya polisi tu ada deductible, maka dia ada cara kira dia. Kalau dia ada kalau kereta, contoh insurans motor, kalau komprehensif, ada cara kira dia. Kalau pihak ketiga dan kebakaran, ada cara kira dia. Kalau pihak ketiga sahaja, ada cara dia. So setiap satu itu adalah berbeza di antara satu sama lain. So boleh faham Maka kita beralih kepada yang tugasan yang cikgu bagi kepada kamu semalam. Semalam saya suruh kamu buat soalan nombor 6 dan juga soalan nombor 7. Betul tak? Betul. Dah siap belum? Dah. Laju je Aisyah. Okey.
So yang lain cikgu harap pun dah siap Jadi sama-sama kita semak. Okey, jawapan kamu dah siap, kita semak. Sekarang ni dia kata. Okey, tengok soalan nombor 6. Dia kata syarikat insurans ABC menawarkan 2 pelan insurans hayat dengan kadar premium tahunan sebanyak 1,000 nilai muka seperti dalam jadual di sebelah. Okey, ni. So kat sini kita kena keluarkan maklumat. Okey, syarikat ABC. Okey, kemudian dia tawarkan nilai muka RM1,000 dengan kadar yang ini. Ini jadual dia. Okey. Kadar premium tersebut adalah untuk lelaki yang sihat dan tidak merokok. Tengok. Dia hanya tawarkan kepada yang sihat dan tidak merokok. So kalau kata kita adalah lelaki yang merokok ataupun kita lelaki yang kurang sihat, maka tawaran ini secara automatik tidak boleh untuk kita, tidak valid, tidak sesuai. Maknanya kalau kita cuba nak apply pun memang tak akan dapat sebab dia hanya khas untuk orang yang sihat dan tidak merokok sahaja. Okey. Kita tengok seterusnya. Soalan yang pertama. Dia kata rezeki. Okey, rezeki. Okey, so kes kita yang pertama untuk soalan A. Okey, dia adalah berkenaan dengan rezeki. Okey, rezeki seorang yang berumur 35 tahun. Okey, 35 tahun. Okey, dia sihat dan tidak merokok. Okey, maksudnya dia layak untuk ambil insurans yang kat atas ni. Okey. Dia ingin membeli pelan boleh baharu tahunan bernilai RM150,000. So dia kata kat sini dia nak beli pelan yang berharga RM150,000. So dia punya pelan dia adalah bernilai RM150,000. Okey. So hitung premium bulanan yang perlu dibayarnya. So dia nak hitung premium bulanan yang perlu dibayar oleh Rizky. So kita tengok tadi apa formula untuk mencari premium insurans. Okey, inilah formula dia. Pengiraan untuk premium insurans. Okey, premium bersamaan dengan nilai muka polisi bahagi dengan RMX darab dengan kadar premium per RMX. Okey. So formula dia adalah premium Okey, ini adalah premium tahunan Kita kira sekarang ni namanya adalah premium tahunan. Sama dengan nilai muka polisi. Ni nilai muka polisi ni lah. Ni pelan ni, nilai muka polisi. Nilai muka polisi bahagi dengan kadar RMX. Okey, kadar RMX. Kadar RMX ni bagi setiap 1,000 nilai muka. Ni. Okey, kemudian darabkan dengan kadar premium RMX. So, kat sini nilai muka dia adalah RM150,000. Okey, so kita kena masukkan nilai muka dia adalah RM150,000 bahagi dengan 1,000 nilai muka. RMX dia kadar nilai mukanya adalah RM1,000 darab dengan darab dengan kadar untuk ni. Rizky 35 tahun. So dia berumur 35 tahun. Ni kan kita akan lihat yang ini 35 tahun. Kemudian pelan yang Rizky nak beli adalah pelan boleh baharu. Pelan boleh baharu yang ini. Yang di bawah ni kan. So pelan boleh baharu darab dengan RM4.3. So darab dengan RM RM4.3. So kira lah 150,000 bahagi dengan 1,000 dapat 150. Darab dengan RM4.3, maka kita dapat dia punya nilai dia adalah RM600. Okey, so kita dapat RM604.50. Okey, ini adalah untuk premium tahunan. Soalan nak premium bulanan. So maksudnya setahun ada berapa bulan?
ada 12 bulan. So maknanya kat sini kita kena bahagi dengan 12. So RM604.50 bahagi dengan 12, kita akan dapat RM. Okey, kita akan dapat RM RM50.375. Tapi disebabkan ini duit, okey, bila melibatkan pengaraan duit, maka 7 kat sini, okey, kita tak boleh ada 3 titik perpuluhan. Kita hanya ada boleh 2 sahaja titik perpuluhan. Maka di belakang 7 ada 5, so kena tambah 1. So sini kita akan jadi 38 sen. Okey, kita semak jawapan dia. Okey, soalan latihkan diri 3 poin. Mana? Oh, okey, atas. Ni. Okey, latihkan diri ni kan. 3 poin latihan ekstensif. Okey. Soalan nombor 6 kat sini kan. RM50.38. So betul lah apa yang kita dapat tadi. Okey, ada soalan? Ada tak faham ke? Okey, so itu adalah apa yang Encik Rizky perlu bayar setiap bulan. Itu sebanyak RM50.38 sahaja. Okay. Kemudian kita cuba lihat yang seterusnya pula. Okey. Soalan yang kedua dia kata Vincent ingin membeli pelan bertempoh 5 tahun. Okey, nampak. Pelan bertempoh 5 tahun. So inilah tempoh 5 tahun yang ini. Okey. Vincent dengan nilai muka RM100,000 dan dia berumur 45 tahun. Okey, 45 tahun yang ini kan. So automatik dia punya ni berada dalam sini. Okey, seorang lelaki yang sihat dan tidak merokok. So dia layak untuk mengambil pelan di atas. So hitung premium tahunan. Okey, tengok formulanya sama. Premium tahunan sama dengan nilai muka. Okey, nilai muka premium bahagi dengan kadar RMX, itu RMX darab dengan kadar premium RMX. So nilai muka nilai muka premium yang diambil adalah sebanyak 100,000. Okey, 100,000. Okey, bahagi dengan berapa ni RMX ni? Sebanyak 1,000 nilai muka untuk setiap RMX kan. So bahagi dengan RM1,000 darab dengan dia punya kadar dia untuk tempoh 5 tahun adalah RM7.96. So RM7.96. So 100,000 bahagi dengan 1,000 dapat 100 darab dengan RM7.96. Dapatlah RM796. So kadar yang perlu dibayar oleh Vincent untuk premium tahunan dia adalah sebanyak RM796 setiap tahun. Okey. Kita cuba semak betul tak jawapan dia. Okey, ni RM796. So betul lah. Okey. Seterusnya, kita tengok pada yang kedua pula. Okey, kes yang kedua. Jika Vincent membeli pelan boleh baharu. Okey, sekarang ni dia kata kalau dia beli pelan boleh baharu. Pelan boleh baharu ni. Okey, maknanya sekarang ni kita akan merujuk kepada tempoh yang ini kan. Ni sebab Vincent umur 45 tahun, so kita akan tengok yang ini. Pelan boleh baharu. Okey, tadi kita tengok pelan 5 tahun kan. Sekarang ni boleh baharu, so 552. Okey. So berapakah beza? Nampak dia nak sini beza. So again kita kena kira terlebih dahulu untuk yang tahunan. Okey, pelan tahunan. Okey, premium tahunan sama dengan RM. Okey. RM 100,000. Okey, bahagi dengan RM 1,000 darab dengan RM RM5.52. So 100,000 bahagi 1,000 dapat 100 darab dengan RM5.52 dapat RM RM552. Seterusnya dia nak beza. So beza maknanya kena tolak. Yang besar tolak yang kecil. Jadi kita akan dapat
RM796 tolak 552, maka kita dapat RM244. Kan? Okey. So, selesai. Untuk dia punya beza dia RM244. Betul kan? 244. Cuba semak. Okey, 244. Okey, tepat. Baik. Selesai untuk soalan nombor 6. Seterusnya kita lihat soalan nombor 7 satu lagi kan saya suruh buat. Okey, seterusnya. Motosikal milik Saleh dilindungi dengan insurans motor yang mempunyai peruntukan deductible. Okey, nampak. Kat sini dia kata ada deductible. So maknanya nanti wajib kena tolak. Sepanjang tempoh insurans tersebut, Saleh telah mengalami 3 kali kemalangan. Okey, kerugian dia adalah sebanyak RM90, RM240 dan juga RM300. Nyatakan sama ada Saleh boleh membuat tuntutan terhadap kerugian yang dialami atau tidak. Okey. So, ada 3 kes. Kes yang pertama dia punya ni adalah RM90. Kes yang kedua yang dia alami adalah RM240. So, RM240. Dan kes yang ketiga yang dia alami adalah RM300. Kemudian dekat sini kita kena notekan bahawa kita ada nilai deductible. So, deductible sebanyak RM150. So, kita kena faham. Kalau dia punya nilai rugi dia adalah lebih rendah daripada nilai deductible, maka dia tak boleh membuat apa-apa tuntutan. Kalau dia punya nilai rugi dia adalah lebih besar daripada deductible, maka dia boleh buat tuntutan. So, kita tengok untuk kemalangan yang pertama. RM90. Adakah dia lebih besar ataupun dia lebih kecil daripada RM150? Okey, lebih kecil kan? So, bila lebih kecil, bermaksud dia tak boleh buat apa-apa tuntutan. Tak boleh tuntut. Sebab apa? Sebab lebih kecil dia punya nilai rugi daripada nilai deductible. Okey. Yang kedua, 240. Lebih besar ke lebih kecil daripada 150? 240 lebih besar. So, bila lebih besar, bermaksud dia boleh buat tuntutan. So, boleh tuntut. Jadi, 240 tolak dengan nilai deductible sebanyak 150. So, dia boleh tuntut sebanyak RM90. Kan? Kan, betul tak? Okey. Seterusnya, yang ketiga. Okey, sekali lagi kita tengok RM150 adalah nilai deductible. So RM300, adakah lebih besar daripada 150? Lebih besar lah kan? Okey, so maknanya dia boleh tuntut. So 300 tolak dengan 150, maka nilai yang dia boleh tuntut adalah sebanyak RM150. Okey, boleh faham? Selesai Kenapa dia kena tuntut RM150 tu? Sebab, okey, dia punya nilai kerugian dia adalah sebanyak RM300. Okey, nilai deductible iaitu nilai yang perlu ditanggung oleh diri sendiri. Sebagai pemegang polisi, nilai deductible adalah nilai yang kita kena tanggung sendiri. Okey, so nilai kerugian dia adalah 300. 300 kan lebih besar daripada 150 kan? So bila lebih besar daripada 150, maknanya kita boleh membuat tuntutan. Okey, sebab apa? Sebab nilai kerugian lebih besar daripada nilai deductible. So 300 tolaklah dengan kos yang kita kena tanggung sendiri. Ini sendiri bayar. Okey, sendiri bayar. Deductible ni yang kita bayar kan? Ya, kita bayar sendiri. Okey. So Kalau 300 yang 90 ni tu cikgu? Yang 90 tu, kita tak boleh tuntut. Okey, kenapa? Sebab 90 punya nilai rugi ni kan lagi rendah daripada 150. Jadi yang kita kena bayar pun dah 150. Nilai rugi cuma 90. Jadi adakah syarikat insurans nak kena bayar kita lagi? Tak payahlah kan sebab kita dah bayar sendiri. Mari kita bayar sendirilah. Contoh katalah nilai rugi dia adalah 160. Deductible 150. So syarikat insurans cuma bayar kita RM10.
Gitu. Dia akan kena sentiasa tolak nilai deductible. Yang kita dapat daripada syarikat insurans cuma RM10. RM10. Sama juga kes dia dengan yang ini dan juga yang ini. So kalau dia lebih kurang, maka dia tak boleh tuntut. Kalau sama pun sama. Okay, contoh 150 kita punya nilai rugi. Tolak dengan nilai deductible 150. So kita memang tak akan dapat apa. Apa? Boleh faham Boleh, boleh. Okay. So kita berhenti di sini. Ada apa-apa persoalan? Tak ada. Tak ada soalan Okay. Saya je belajar, lain tak belajar. Ada. Okay. Mana lagi yang lain-lain? Ada soalan? Tak ada. Okay. Nanti yang hadir ni jangan lupa masukkan nama kamu di dalam apa nama ni grup WhatsApp. Okay. Tak ada. Okay, beres. Baik. Sedikit untuk latihan. Untuk latihan, kamu buka muka surat 93. Okay, buka muka surat 93. Cuba selesaikan soalan nombor 10 dan juga soalan nombor 11. Okey, muka surat 93. Ni soalan ni soalan 10 dan juga soalan 11. Dua soalan latihan kerja rumah. Kerja rumah. Okey, beres. Okey. Okey, so saya tutup skrin, share skrin, saya tutup dulu. Okey, boleh buka ni ke? Boleh buka kamera sekejap. Okey, ni dah buka. Mana tu? Idham, Akilah, Teha, Aisyah, Izani, Harisa, Sazwani. Siapa? Siapa ni siapa Okey, Aisyah dah ada. Idham. Okey, ada. Mana tu? Akilah, Teha, Izani, Harisa, Sazwani. Dengan ni. Siapa ni? Siapa Syu je ke Syu? Oh, Syuk. Apa Dia khabar Syuk? pelik sikit je. Dia pelik sikit Syu. Kau memanglah pelik daripada dulu lagi. Apa khabar Syuk? Lama tak jumpa. Okey. Sihat. Okey. Mana ni yang lain-lain? Mana Syuk? Buka kamera Syuk. Okey ready. Jangan menyorok. Teha. Aisyah. Akilah mana Akilah? Okey. Jangan menyorok. Okey, saya guna ni. Ready. 1, 2, 3. Okey, cak Okey, sekali lagi. 1, 2, 3. Okey, beres. So, kita berhenti di sini. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan juga surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.